Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'a Allah. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Alhamdulillah. Bismillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, tuan-tuan dan orang-orang sekalian. Jadi malam ni kita bertemu dalam pengajian kitab Minhajul Abidin. Dari dah lama saya datang ini, 3 bulan lalu. Pada sekali sebulan lah jadi pada bulan yang lepas saya dah berikan mukadimah sedikit berkaitan dengan kitab Minhajul Abidin. Sebelum ni saya bawa kitab hadis 40, Jadi bila hadis 40 ni selesai, saya fikir salah satu kitab yang baiklah untuk kita sebagai abid, orang beribadah kepada Allah Ta'ala. Jalan para abid ini melalui beberapa liku-liku dia, ujian-ujian, cabaran-cabaran dia. Kita lihat dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan itu untuk melihat, diuji, yabluwakum, diuji bagi kamu yang mana yang paling baik amalan. Jadi dalam kehidupan kita ini diuji oleh Allah Ta'ala untuk lihat mana yang amalan yang ikhlas, yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam mendapatkan amalan yang ikhlas itu ada beberapa cabaran-cabarannya, Aqabah kalau lihat dalam kitab ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi bila kita mempelajari kitab ini, kita dapat mengetahuilah apa itu cabarannya. Kadang-kadang kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu nampak rasanya mudah, tapi ada beberapa perkara yang kita perhatikan, insya-Allah. Jadi malam ini secara ringkas saya minta menyatakan berkaitan dengan pengarang kitab ini, iaitu Imam Ghazali rahimahullah. Kalau tuan-tuan ada kitab boleh dibaca dan tuan-tuan, saya nak lebih fokus pada isi kandungannya. Biasa siapa yang dah belajar kitab Penawar Bagi Hati, tingkatan yang keduanya lah, insya-Allah. Jadi biografi Imam Ghazali rahimahullah yang hidup pada 450 hingga 505 Hijrah, ataupun bersamaan dengan 1058 hingga 1111 Masehi. Dia berlangsung dalam zaman Abbasiyah. Jadi namanya ialah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Maknanya dilahirkan di Bandar Tus, Khurasan, Iran. Jadi Imam Ghazali ini digelar sebagai Hujjatul Islam, sebab beberapa pandangan-pandangannya dan mempunyai ilmu yang luas, ilmu fiqh. Imam Ghazali ini bermazhabkan mazhab Syafi'iyah. Imam Ghazali. Manakala ilmu kalam, tauhidnya aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi ini kelebihannya. Secara ringkas, banyak guru-gurunya, ramailah guru-gurunya. Antaranya ialah gurunya Syekh Al-Faramdi, Imam Haramain pada 478 Hijrah. Kemudian guru di tempat yang lain, banyaklah guru-guru yang tuan-tuan.
Imam Ghazali juga pernah menjadi khalifah pada zaman Khalifah Mustasir Billah 487 Hijrah. Berkhidmat 4 tahun, tetapi meletak jawatan selepas itu. Dan kerana beliau ini jatuh sakit selama 6 bulan, dan ketika jatuh sakit itu tabib tak dapat mengobatinya. Ini bukan sakit biasa, tuan-tuan. Dia sakit kerinduan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akibat pergolakan jiwa, timbul keraguan terhadap pemikiran falsafah dan penentangan antara nafsu cintakan pangkat. Dia dah dapat pangkat, menjadi penasihat bagi khalifah, gaji banyak, tapi pada ketika itu hatinya tak dapat apa yang nak dia. Jadi harus tak jawatan. Berlaku penentangan antara nafsu cintakan pangkat harta dengan jiwa yang mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau beruzlah lah, beramal lah, tekad tinggalkan kota Baghdad, jadi seorang ahli tasawuf, sufi namanya. Ahli tasawuf ni bukan meninggalkan perkara fiqh dan tauhid, tak. Syaratnya bila berkaitan dengan tasawuf ini berkaitan dengan setengah ulama ditukar kata tasawuf ni kepada pengajian akhlak. Dalam perbincangan berkaitan dengan hadis iman, Islam dan ihsan itu, iman itu berkaitan dengan perkara tauhid. Manakala Islam itu juga tauhid dan perkara-perkara berkaitan dengan fiqh. Manakala ihsan itu ialah perkara dengan akhlak ataupun ulama kata tasawuf. Maksudnya tidak boleh hilangkan. 3 ilmu ni kena ada yang kita kena belajar. Itulah sehingga beliau menulis beberapa karya-karya yang besar, antaranya ialah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin antara beberapa lah. Dan malam ni saya nak masuk berkaitan dengan kitab ini, iaitu motif penulisan kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, yakni jalan para abid, dan sedikit kesimpulan ataupun pembahasan berkaitan dengan aqabah yang 7. Maksudnya dalam kitab ini membincangkan berkaitan beberapa aqabah. Aqabah ini iaitu cabaran-cabaran. Antara pertama orang beribadah ini ialah ilmu. Beribadah dengan ilmu. Cabarannya bagaimana nak dapatkan ilmu. Bukan ilmu yang wajib dituntut dalam untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Itulah. Yang lain adalah aqabah taubah, cabaran taubah, bertaubat. Kenapa perlu bertaubat? Sebelum kita menunaikan solat, kita boleh istighfar dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita nak hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita nak baca Al-Quran atau menghafal Quran. Quran ni kalam Allah, suci. Tapi jika badan kita ini kotor, bagaimana nak menghayati Al-Quran, ataupun nak memahami Al-Quran, ataupun nak menyimpan Al-Quran? Diibaratkan air yang bersih cuba diletakkan dalam bekas yang kotor, maka dia akan kotor. Jadi nak menyelesaikan masalah ini, para ulama menyatakan bertaubat, bersihkan dulu. Jadi itu yang dikatakan oleh pandangan Imam Ghazali, takhalli wa tahalli. Takhalli, bersihkan dulu hati, istighfar, taubat Allah Ta'ala, dan diisi dengan ilmu, diisi dengan iman. Dan aqabah penghalang, apa-apa yang menghalang manusia untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Dan beberapa aqabah. Jadi dalam penulisan kitab ini ada beberapa manhaj ataupun matlamat yang kita perlu mengetahui berkaitan dengan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh yang alim lagi Zahid bin Abdul Malik bin Abdullah, semoga Allah mengampuninya,
telah merencanakan padaku kitab yang ringkas ini oleh guruku yang agung, iaitu Imam Zahid, yang bertuah mendapat taufik yang digelar sebagai Hujjatul Islam. Maksudnya ada Imam Ghazali pun digelar sebagai Imam Zahid, imam yang zuhud sifat. Digelar sebagai Hujjatul Islam, yang merupakan perhiasan agama dan kemuliaan umat Islam, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Semoga Allah sucikan ruhnya, meninggikan darajatnya dalam syurga. Dan kitab ringkas ini merupakan kitab akhir yang beliau telah karang, dan tidak akan mengambil rencana daripada beliau melainkan para sahabat yang khusus. Kita lihat para ulama ni kan, kita lihat penulisan yang terakhir, ya, itu yang antara pegangan yang terakhir. Jadi nas dalam kitab tersebut ialah kepujian Allah tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama biasanya dia menulis kitab dipuji Allah, Alhamdulillah, ataupun dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ya. Sama dengan konsep bila Quran kita mula dengan Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tak ada yang lain yang layak, hanya Allah sahaja yang dipuji. Dalam pembahasan para ulama kata pujian itu dibagi kepada 4. Pujian Tuhan terhadap dirinya, pujian Allah atau Tuhan terhadap makhluk, pujian makhluk pada Allah, dan pujian makhluk terhadap makhluk. Tapi antara banyak-banyak pujian itu, yang baik ialah pujian Allah terhadap Allah. Allah memuji dirinya sendiri dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat dalam perkara itu pujian bagi Allah, Raja yang maha bijaksana. Ini Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang nyatakan dalam kitabnya. Ini kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Ini haruskan kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Sebelum doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Azim. Boleh kita buat apa yang kita terlintas tentang sifat Allah Ta'ala. Tuhan yang menjadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk kejadian, yang menjadikan langit dan bumi dengan kudrahnya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mentadbirkan segala urusan pada 2 buah negeri, iaitu dunia dan akhirat. Kembali pada sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kekuasaannya Allah Taala ini untuk mentadbir dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, dengan kebijaksanaannya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan dilengkapi dengan akal, panca indera, dan kemampuan serta pengutusan para rasulnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita daripada ayat itulah tuan, tugas kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan tugas ibadah ni Allah taklifkan kita dengan akal, dengan panca indera, dengan kemampuan, diutus ke Rasul untuk berikan sesuatu pengajaran, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka jalan mentaati Allah itu jelas bagi orang-orang yang menujunya. Kita ni ibadah kerana Allah Taala, dan kita pula diciptakan untuk beribadah kepada Allah Taala. Jadi matlamat kita jelas, hidup dunia ni untuk ibadah kepada Allah Taala. Dan kata-kata yang umum, segala-galanya ibadah. Makan ibadah, minum ibadah, apa lagi? Berjalan ibadah, ibadah khusus. Kalau dalam syurga dia dah tak beribadah dah, tak ada dah tuan. Sampai tahap makan pun kita ibadah, minum ibadah. Kalau kita ni di dunia ni tuan, kita makan sebab apa? Sebab lapar. Kita minum sebab apa? Kita dahaga. Tapi dalam syurga Allah berikan bukan sebab lapar dan dahaga. Kita makan dan minum juga dalam syurga, tapi bukan sebab lapar dan dahaga.
Kita makan dan minum sebab nikmat yang Allah beri. Nikmat, anugerah. Ya, itu beza tu. Kita lihat Allah ini mentadbir dunia dan akhirat. Jadi itu jelas bagi orang-orang yang menuju pada Allah Ta'ala. Kita juga akan kembali pada Allah SWT. Dan begitu juga dalil tentang kewujudan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jelas. Siapa yang belajar tauhid, pastilah dalil yang kita pegang, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, esanya Allah Ta'ala, wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Ada sifat-sifat yang lain bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat azali yang qadim bagi Allah Ta'ala. Nyata bagi orang yang berfikir, maksudnya berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan dalil, itu jelas bagi orang yang berfikir. Ya, bagi orang yang berfikir. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Subhanallah. Diberikan hikmah pada siapa yang dikehendakinya. Kalau Allah kehendaki kita untuk berikan hikmah ilmu, Allah berikan. Itu hidayah. Seorang ulama mengatakan bahawa bila kita makan pun hidayah, kita berniat nak jadi baik pun hidayah, datang ke tempat ibadah pun hidayah. Ya. Allah berikan hidayah. Ya, ini Allah berikan hikmah. Siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang Allah berikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya diberikan padanya kebaikan yang banyak. Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kebaikan. Ini kelebihan orang yang berilmu. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Satu yang disebut itu kecuali ulul albab. Al-lub ni orang yang dalam hatinya, ada iman, ada ilmu, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah, yang ini Allah berkuasa menyesatkan siapa yang hendakinya. Walaupun kita menggunakan akal mengetahui wujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagainya, tetapi Allah juga berkuasa untuk menyesatkan siapa yang hendakinya, dan juga memberi hidayah kepada siapa yang hendakinya. Dua perkara. Jadi berdoalah kepada Allah SWT agar Allah memberikan hidayah kepada kita kekal hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Utamanya dalam kaitan dengan Al-Quran, tuan-tuan. Hari Isnin yang lepas ada kematian di tempat saya, dan ini bekas imam nama saya, walaupun bila kita uruskan jenazah ni, Masya Allah, mudah. Ya. Biasanya seperti tak macam orang meninggal, keadaannya merah. Ya, begitu. Orang meninggal ni pucat. Dia ditanya apa rahsianya. Rahsianya Al-Quran. Al-Quran. Hari-hari Al-Quran. Bila sakit dia nak hilangkan sakit, baca Quran, hilang sakit. Bayangkan orang Palestin juga itu, ya. Nampak anak kan, bila nak operate tak ada bius, baca Quran, hilang sakit, tak rasa. Buta rupanya orang ahli Quran ni, bila dia terbati dalam Quran ni, bila rasa sakit dia akan baca Quran. Nah, ya. Bila dia tanya waris arwah ni, satu hari minimum mesti 2 juz habiskan, 2 juz. Kaedah Imam Ghazali ni, orang awam satu hari 1 juzuk, tapi dia up sikit 2 juzuk. Ya. Maksudnya kalau umurnya yang meninggal 80 tahun lebih, dan dia mulalah 40 tahun, ada 40 tahun dah habis satu hari 2 juzuk. Tak ada kerja lain lah, tu je kata. Kami biasa panggil tok. Macam mana tok? Baca Quran ni dah. Kita baca salah sikit, dia salah ni katnya. Dia baca dan mengajar Quran. Kelebihan adalah Al-Quran, kalamullah. Kalamullah ni disuci, bila masuk dalam hati kita ni, jalan kita jadi suci, jadi suci. Ya, begitulah. Ibarat seperti bila mana perkara yang baik, dia akan menendang perkara yang tak baik. Betul-betul nak bertengok. Jadi mudah-mudahan kita dapat hidayah. Ya, sebenarnya itu
Sebenarnya hidayah Allah itu terbuka pada semua manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadainahun najdain." Surah Al-Balad ayat 10. "Wa hadainahun najdain." Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Dua jalan. Sebila ayat ini menunjukkan orang kufur tidak boleh berhujah lagi bahawa mengatakan bahawa Allah yang tidak adil. Maksudnya mereka dikatakan lahirkan kufur, hidup kufur, mati kufur. Sedangkan Allah dah berikan hidayah kepadanya, datangkan Rasul, pengkhabaran, pemberitahuan tentang Allah, tentang iman dan sebagainya. Wa hadainahun najdain. Jadi pilih. Ya. Ada lagi dalam surah Al-Insan ayat 3. Dari firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya, yaitu manusia, melalui akal dan Rasul, akan jalan yang benar dan salah. Inna hadainahu sabil. Jalan itu tunjukkan oleh siapa? Oleh Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah banyak ada pada Hajjatul Wida', jadi saksi para sahabat ketika itu. Rasulullah telah menyampaikan segala-galanya. Jadi melalui akal dan Rasul akan jalan yang benar dan jalan yang salah. Maka terselahlah kepadanya, terpulanglah kepadanya, sama ada dia bersyukur dengan iman dan ketaatan tadi, ataupun dia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menjadi jahat. Pilihlah hidayah. Allah dah bagi hidayah. Kita melalui akal, kita ada dalil, ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Al-Quran, maka buat saringan. Buat apa-apa yang berlaku ini perlu disaring. Kemudian hidayah Allah itu telah diterangkan melalui wahyu yang disampaikan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 2. Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Subhanallah. Maksud Alif Lam Mim, kitab yang ini Al-Quran itu tiada sebarang syak padanya, ya. La raiba fihi, tiada keraguan baginya, ini tetap padanya. Hudal lil muttaqin, memberi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam mentaati Allah Ta'ala ini semestilah untuk orang yang bertakwa, untuk orang bertakwa. Jadi orang yang tak bertakwa ini tak akan jadi. Jadi ini antara berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim daripada Zaid bin Arqam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kitabullah azza wa jalla wa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalalah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan Al-Quran, kitab Allah Ta'ala. Jadi kitab Allah Ta'ala, kitab Allah Azza wa Jalla ini Al-Quran ialah tali Allah, hablullah. Sebab itu kalau kita nak berbicara dengan Allah, solatlah. Jika nak mendengar kata-kata Allah, baca Quran. Begitulah keadaan. Apa yang nak Allah pesan pada kita sebagai hamba ada dalam Quran. Cerah tafsir dan sebagainya. Jumpalah. Kalau kita nak bicara dengan Allah Ta'ala, solatlah. Sebab dalam solat itu kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Kita bermudajat kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW menyatakan kitab Allah Ta'ala Quran itu adalah tali Allah. Sesiapa yang mengikutnya, nescaya dia dalam hidayah, petunjuk Allah yang sebenar-benarnya. Dan sesiapa yang sebaliknya,
Siapa yang meninggalkannya, dia stay di dalam kesesatan. Alhamdulillah. Ini banyak idea-idea, ideologi yang ada, macam-macam lah hari ini. Tapi tarikan kita ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandangan ulama-ulama yang mutabar, kalau kita tidak sesat. Terlalu banyak maklumat yang kita dapat dalam media sosial, macam-macam maklumat, macam. Jadi nak saring dia betul tak betul ni, hadis ni ke, ayat ni ke, pedoman ni ke, mana belajar tu berkaitan dengan perkara-perkara Al-Quran ini dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun cabaran dalam ilmu, cabaran dalam ilmu. Dalam kita nak ibadah pada Allah Ta'ala, antara ilmu lah, nak mengenal Allah Ta'ala. Biasanya siapa yang nak belajar kitab ni dah faham kaitan tauhid dah sebenarnya. Dia kembali pada tauhid. Bila kita mengenal perkataan La ilaha illallah, dah faham dah maksudnya. Bukan sekadar tiada Tuhan disembah melainkan Allah, lebih lagi daripada itu, ya. Antaranya kita mengetahui bahawa makhluk ini tak ada kuasa dan melainkan Allah Ta'ala. Menafikan sifat ketuhanan pada makhluk. Kadang-kadang makhluk ni ngaku Tuhan juga kan, dia lah kuat, dia lah hebat, dia lah paling pintar dan sebagainya lah. Tetapi menafikan segala-galanya, ya. Menunjukkan sifat Allah itu qadim, azali. Katakan Allah itu tiada permulaan baginya, ya. Dan tiada pengakhiran baginya. La ilaha illallah, dan isbat bahawa Allah itu Tuhan yang Esa, Allah yang Esa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi isyarat untuk mendapat hidayahnya dalam ayat 1 hingga 2 surah Al-Baqarah, iaitu dengan adanya sifat taqwa dalam hati seseorang. Itu syarat dia dapat hidayah, mesti ada taqwa. Kalau tak ada taqwa, maka susahlah hidayah. Hidayah ini milik Allah, tapi ada syaratnya, iaitu taqwa. Lalu Imam kata ittaqullah, 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 taqwa. Amal perkara yang baik, tinggalkan perkara yang tidak baik. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat taqwa adalah hati seorang. Dan adalah hadis-hadis Rasulullah SAW dan hadis 40 pun ada. Kata taqwa dia, at-taqwa hahuna. Ini tidak ada di taqwa. Kalau taqwa letak di akal, dia tak jadi. Dia memikir betul tak betul, betul tak betul. Tapi kalau taqwa letak ke hati, dia yakin kaitan dengan perkara-perkara perintah Allah Subhanahu Wa Taala, larangannya. Sama ada nak melalui akal ataupun melalui perintah. Tidak nafikan jugalah akal juga antara perkara ataupun alat untuk mengenal Allah Ta'ala juga, ya. Tetapi dahulukan dalam perkara nakal ataupun Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu seorang itu tidak akan mendapat hidayah Allah kerana tidak cukup syarat dan lantaran tiada persediaan untuk menerima hidayah. Hal itu telah difirmankan Allah Ta'ala dalam ayat-ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudillu bihi illa al-fasiqin. Subhanallah. Surah Al-Baqarah ayat 2. Dan Allah akan menyesatkan ramai orang dengan sebabnya perbandingan nyamuk dan lainnya. Ini ayat sebelumnya. Ayat ini Allah akan beri hidayah ramai orang sebab yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dan dia tidak akan menyesatkan dengan sebab perbandingan itu melainkan orang fasik. Wa may yudillu bihi illa al-fasiq. Allah beri pemisalan berkaitan dengan nyamuk, ba'udah dalam Quran ayat 25 dah. Jadi ini hidayah Allah Ta'ala. Jadi ada kadang-kadang itu amalan tertentu untuk kita sentiasa mendapat hidayah Allah Ta'ala, ya. Hidayah Allah Ta'ala antaranya istighfar. Istighfar mudahlah, astagfirullah, astagfirullah, ataupun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kadang-kadang dengan nafkah selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang melazimkan selawat sebab bersyafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah selawat Sallallahu Alaihi Wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Mimpi rendah sallallahu alaihi wasallam. Adalah hati pun Allah, 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 Allah. Dalam solat itu Allahu Akbar, hati kita Allah, Allah. Kadang-kadang pekerjaan rukun fi'ali itu dah buatlah, rukun qauli itu kita sebutlah. Tapi apa itu rukun qalbi itu, rukun qalbi itu kita niatlah kan, betul tu. Tapi amalan qalbi itu apa? Amalan qalbi apa perbuatan? Kalau tak dikerjakan hati itu, tak diusahakan hati itu, perbuatan jadi lalai. Sudah gitu. Perbuatan jadi lalai. Kita jalan serentak. Katanya Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Bila baca Fatihah, faham maksud Fatihah, hati kita bergerak di jalan. Maksudnya berkaitan dengan, kalau tuan-tuan tak faham maksud Fatihah, kita bacalah dalam hati Allah, 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 Allah. Itulah. Ditanya berkaitan, Habib Omar datang di Malaysia, dia tanya berkaitan perkara itu. Bagaimana nak datangkan khusyuk dalam solat? Cuba usahakan ketika kita beribadah ini, letakkan nama Allah, panjangkan sikit. Allah, Allah, Allah. Macam orang talqin kan? Orang talqin. Kalau nak meninggal talqin Allah. Faham maknanya lah. Ini berkaitan dengan maknanya Allah SWT, dialah Allah, Tuhan yang maha mengetahui tentang orang yang dapat hidayah. Ini Allah sahaja. Jadi semoga Allah melimpahkan rahmat atas Nabi Muhammad SAW. Ini untuk Rasulullah SAW, penghulu segala Rasul, dan juga atas segala keluarganya yang baik-baik lagi suci dari segala noda. Hendaklah kiranya Allah menyelamatkan mereka dan juga membesarkan pangkat mereka hingga hari pembalasan. Ini dalam kitab ini disebut juga tentang selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang yang selawatnya banyaklah, betul. Ya. Menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengenali orang. Ya. Walaupun tak pernah jumpa. Ya. Kalau tiba-tiba dia rasa lain macam, tak sebutlah Rasulullah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahawa wahai saudara-saudaraku sekalian, dalam kitab ini, semoga Allah membahagikan anda dan saya dengan keridaan. Maknanya kita mohon redha Allah Subhanahu wa taala. Tahap mutmainnah, Imam Ghazali menyatakan tahap tinggi itu mutmainnah, daripada nafsul amarah bisu yang menyuruh kepada keburukan, dia berubah kepada nafsul lawamah yang buruk juga, tapi taklah menyuruh kepada keburukan. Dia naik sikit baik sikit, nafsul maususah, nafsu yang was-was, naik kepada nafsul mutmainnah yang tenang. Dan sebagian ulama tasawuf mengatakan dia naik lagi pada nafsul radiyah dan mardiyah, dan redha oleh Allah. Redha. Redha tak redha tu. Itulah. Bahawa ibadah itu adalah buah hasil dari ilmu. Ibadah ibadah Ta'ala itu adalah buah hasil dari ilmu. Ilmu yang kita belajar berkaitan ibadah. Faedah yang diperolehi dari usia umur seseorang. Ibadah, bayangkan tuan, kalau tuan yang umur dah 80, 50, panjang ibadah. Ibadah yang kita lah, yang saya ni. Kelebihan orang umur panjang ni, masya-Allah. Hasil usaha gigih daripada hamba-hamba Allah yang kuat. Ibadah dari kekuatan. Barang perniagaan para aulia, maksudnya apa yang nak diserahkan, diniagakan, diusahakan oleh para wali. Jalan orang-orang bertakwa. Bahagian habuan bagi orang-orang yang mulia ibadah. Tujuan matlamat pada orang-orang yang mempunyai himmah,
ketinggian, syiar kebatian bagi orang-orang yang mulia, pekerjaan bagi tokoh-tokoh terkemuka, pilihan bagi orang-orang yang mempunyai pandangan mata hati. Dan ibadah itu juga ialah jalan menuju kebahagiaan dan haluan jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit kan. Ini berkaitan dengan ibadah. Ini kesimpulan. Jadi insya-Allah kita sambung lagi bulan depan. Kita masuk lagi ni mukadimah ni, mukadimah. Kita masuk lagi ni. Cerita berkaitan dengan kepentingan ibadah, hidayah Allah SWT. Jadi hidayah ini milik Allah Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah berikan hidayah. Adanya berikan kita ni hidayah yang baik, insyaAllah. Agar kita dapat ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah pun hidayah Allah Ta'ala. Ibadah dengan baik, berikan kekuatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Bila habis nyawa kita, mana dah tak ada lah ibadah, tak ada dah. Terserah dengan hasil saja. Mudah-mudahan dapat manfaat malam ini, insyaAllah. Saya sekarang itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada depan. Kita tangguhkan atas forum. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.